menjalani latihan dengan lebih mudah, lebih selesa dan sebagainya. Okey, kemudian kaitkan ayat yang ini. Untuk kemudahan ini, jangan lupa masukkan semula dalam ini dia ayat penegas. Kaitkan balik semula dalam ayat penegas ini. Okey. Kena masukkan balik semula. Cara bagaimana kamu nak guna ni, tak semestinya kamu guna ayat yang sama. Yang penting kata kunci berkenaan dengan kemudahan dan peralatan sukan ni mesti ada dalam ayat penegas awak. Seperti saya buat dalam kurungan. Mesti ada dalam ayat penegas awak. Okey, kemudian yang kedua. Usaha untuk meningkatkan mutu sukan negara, mengupah jurulatih asing yang profesional boleh. Pun boleh, tak ada masalah. Itu juga salah satu daripada cara untuk meningkatkan mutu sukan negara. Okey, kalau bisa kata kamu tak nak guna jurulatih asing, kamu bolehlah guna jurulatih tempatan yang berpengalaman. Pun boleh, tak ada masalah. Jadi yang tadi ni jurulatih asing. Jurulatih yang profesional, ini ialah dari luar negara. Kalau kita masih lagi nak menggunakan orang tempatan, sebut dengan jelas. Jurulatih tempatan yang berpengalaman ataupun yang profesional. Okey, ada juga dalam kalangan jurulatih tempatan yang bagus sebenarnya. Okey. Dah terdentum ni, saya kena cepat selesaikan ni. Jadi untuk soalan satu je mungkin saya akan bincanglah ya. Untuk soalan seterusnya saya akan paparkan kemudian di kelas ke. Sebab dah berkilat lah. Takut dia tangkap wifi, kena off. Okey, tak apa. Kita harap tak ada apa-apa lah kilatnya ya. Okey, kalau bisa kata saya terputus, bermakna rumah saya mungkin dah kena tangkap dengan dah off lah saya punya elektrik tau ya. Maksudnya kita terus berhenti je. Okey, untuk idea yang ketiga, pemberian insentif. Apa makna insentif ni? Apa makna insentif? Siapa tahu? Insentif. Hadiah apa ni? Selain daripada perkataan insentif, apa maksud insentif? Hadiah. Apa dia? Ilham. Tu Naim. Insentif. Bukan intensif. Beza ni. Perkataan insentif dengan intensif selalu menjadi ujian dalam tata bahasa. Perkataan yang diuji dalam tata bahasa. Okay? Apa makna insentif? Naim, maksudnya apa Naim? Dia dalam ni kan? Apa? Insentif ni dia macam ni lah ya. Maksudnya ialah hadiah ataupun apa? Galakkan. Insentif ni macam galakkan. Tapi lebih kepada, kalau dalam sukan ni lebih kepada dalam bentuk hadiah, wang ringgit, harta benda, macam itulah ya. Sebab tu kalau siapa yang ahli sukan profesional kat negara kita ataupun malahan di luar negara, mereka ni mendapat insentif yang lumayan. Sebab tu kadang-kadang siapa yang ada kelebihan bersukan, ada skill, ya, mempunyai daya usaha yang tinggi dalam sukan, mereka ni boleh kaya sebenarnya. Sebab tu adanya jadi bola sepak profesional. Ya, contoh kalau di negara kita sajalah, kita lihat sajalah kalau pemain bola sepak JDT tu paling coki apa, dia mesti pakai kereta Honda. Hanya dengan main bola sepak. Kalau bisa kata dia lebih bagus lagi, dia punya skill lagi bagus, dia punya keupayaan lebih baik lagi, paling tidak pun dia mesti pakai BMW. Ya. Jadi
Dengan sukan sebenarnya seseorang pun boleh kaya juga. Okey, jadi ini yang dikatakan beri insentif yang lumayan untuk sebagai suntikan kepada ahli sukan negara. Sebab tu setiap kali sukan luar negara, contoh sukan paling terdekat, sukan apa yang baru habis? Sukan besar di peringkat antarabangsa. Sukan apa? Tapi ingat. Sukan C? Sukan C ke? Badminton. Sukan C belum lagi. Sukan apa? Cikgu, sekejap. Sebelum nak balik kat sukan tu nak tanya, kalau insentif kan cikgu kata ada lagi perkataan dia intensif kan. Tahu maksud intensif tu apa? Intensif tu giat. Insentif ni hadiah. Intensif giat. Giat. Okey. Selalu buat. Intensif. Giat. G-I-A-T kan? Giat. Itu intensif. Maksudnya selalu buat. Itu intensif. Insentif ni lebih pada hadiah. Okay. Jadi siapa tahu sukan yang yang paling dekat ni baru habis. Apa dia? Sukan apa? Badminton World Championship. Bukan, sukan besar lah. Ni semua tak ikuti sukan tak ikuti berita Sukan yang diadakan di London, UK. Baru je habis sebelum masa lepas raya. Bukan raya. Baru dia lah. Bulan lepas. Badminton pula. Sukan besar. Dia termasuk sukan padang, sukan olahraga, semua sukan besar. Macam Olimpik tu. Sukan apa? Paralimpik. Mana Paralimpik pula? Paralimpik memang ada, setiap mana sukan besar mesti ada. Sukan apa? Kak? Bang? Sukan Commonwealth lah. Betul. Masing-masing dia kata ni nak sukan. Okey, sukan Commonwealth tu. Okey, negara kita pun ada juga yang dapat pingat. Paling tinggi pun pingat apa? Angkat sukan apa? Siapa tahu? Orang segamat. Budak segamat. Baru dapat pingat apa? Dalam sukan apa? Tak tahu? Angkat berat. Angkat berat tu. Betul lah. Saya lagi samat tu. Angkat berat tu kan? Umur 21 tahun tu kan? Dia menang cara angkat berat dalam sukan Commonwealth. Ini sebab nanti dia dapat kerajaan negeri Johor dia bagi apa? Bagi tanah dekat dia nanti. Contoh kan? Ini semua adalah insentif kepada atlet untuk lebih menghargai usaha dia. Sebab awak kena ingat seorang atlet yang berjaya tu bukannya dengan usaha yang mudah pentik jari saja, tidak mereka perlu ada macam-macam daya usaha yang perlu lakukan daripada A sampai Z. Jadi kerajaan ataupun mungkin kerajaan negeri ataupun individu tertentu beri insentif pada dia untuk suntik semangat, untuk beri galakan, untuk beri sokongan kepada atlet yang berjaya tu. Okay? Jadi untuk pemberian insentif ni, bila awal terang dekat bahagian atas, kenalah terangkan pada bahagian bawah ni juga. Dalam bentuk yang macam mana terpulang kepada awak. Okey, terpulang pada awak nak cerita pasal pemberian insentif ini. Ataupun pemberian hadiah galakan ini. Jadi awak ulang balik semua lagi bahagian bawah. Gunalah penanda wacana yang sesuai sebagai ayat penegahnya. Okey, dan yang seterusnya. Okey, ini adalah extra satu lagi idea, beri menggalakkan, mengadakan program. Ini macam-macam program lah. Macam-macam program. Salah satu ialah awak lihat ni adalah seperti sukan Bukit Jalil. Sukan Bukit Jalil ni adalah salah satu daripada usaha kerajaan di peringkat Kementerian Pendidikan untuk melahirkan atlet negara. Semualah sukan, satu lagi sukan, sekolah sukan yang popular ialah di Bandar Penawar. Kalau di Negeri Melaka, kat mana sukan? Sekolah sukan?
Sekota. Three quarter. Macam itulah. Jadi inilah antara beberapa program yang dilakukan oleh kerajaan di peringkat sekolah. Kalau sebut sekolah. Kalau di peringkat kerajaan, sebut peringkat kerajaan. Okey, contoh badminton. Adakan pertandingan badminton di peringkat dalam negeri. Kemudian barulah di peringkat kebangsaan. Itulah semua salah satu program yang diadakan untuk melahirkan ahli sukan negara. Okey, itu dia tentang sukan. Penutup macam biasa jangan lupa, okey, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Okey, saya gunakan yang ini. Jadi gunakanlah ya gaya bahasa dalam penutup awak. Okey? Jadi macam biasa mesti ada ayat cadangan dan ayat harapan. Jangan lari daripada idea fokus kita iaitu sukan. Berkaitan dengan sukan. Jadi gunalah cara bagaimana kamu nak tulis, mesti ada ini. Ada ayat cadangan, ada ayat harapan, kaitkan dengan sukan. Okey? Slogan ni memang selalu guna, majulah sukan untuk negara. Jangan lupa, kalau cerita pasal sukan, slogan ni amat popular. Okey? Ini dia. Majulah sukan untuk negara. Okey, tertinggal ni. Majulah sukan untuk negara. Okey, jadi slogan yang ni yang paling penting kalau sukan. Jadi fokus mestilah cara-cara memajukan sukan negara. Okey, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Okey, dengan pantasnya kita ada setengah jam. Okey, soalan nombor 2 ialah berkenaan dengan ramai juga pilih soalan nombor 2. Okey. Jadi saya harap bolehlah kamu baca yang saya bagi ni. Okey, untuk soalan nombor 2. Okey, untuk soalan nombor 2 berkaitan dengan ciri-ciri murid cemerlang. Okey, tapi masalahnya kalau siapa yang pilih soalan ini ada perkataan bincangkan pernyataan ini. Okey. Kalau dinyatakan bincangkan pernyataan ini, awak boleh sama ada sokong atau tidak. Okey. Selalunya sokong. Bila sokong, awak kena jelaskan apakah ciri-ciri murid cemerlang. Tapi bukan cerita. Salah satu ciri murid cemerlang ialah menumpukan perhatian kepada guru mengajar. Itu dah dijelaskan. Tapi awak ataupun kalau siapa yang pilih soalan ni kena jelaskan juga dahulu, terlebih dahulu. Kenapa menumpukan perhatian itu merupakan ciri murid cemerlang. Jelaskan dulu yang tu. Kemudian barulah kamu masukkan idea-idea yang lain. Yang pertama, kena faham ya, kalau ada soalan macam ni, pastikan awak terangkan dulu. Ya. Buktikan dulu kenapa murid cemerlang ni ialah menumpukan perhatian ketika guru mengajar. Okey, bukti dia. Apa bukti? Okey, lihat kat sini. Okey, kalau pelajar yang menumpukan perhatian kepada guru ketika belajar di dalam kelas. Okey, yang pertama dapat meningkatkan pemahaman. Okey, contoh macam ni. Kena buktikan dulu. Kemudian mungkin juga rasa guru akan berasa senang hati ketika mengajar kerana ini dia. Jadi ini semua penting ya. Lepas awak dah jelaskan apakah pentingnya ketika menumpukan perhatian kepada guru semasa dalam kelas, barulah kamu masukkan perkara-perkara yang lain. Barulah jawapan awak itu tepat. Okay, barulah jawapan awak itu tepat. Tapi jangan lupa ya, awak perlu
Perlu kaitkan dengan bahan yang ada dalam soalan. Okey, bahan dalam soalan kalau kita lihat fokus di dalam kelas dan memahami sebaik mungkin intisipasi yang diajar guru atas rahsia kejayaan pelajar Sekolah Agama Bantuan Kerajaan SABK Ma'had Al-Tarbiyah Al-Islamiyah Batu Lapan yang dipilih sebagai murid cemerlang sijil tinggi agama Malaysia. Okey, negeri Perak. Yang ini awak perlu, boleh dijadikan contoh. Tengoklah contoh-contoh yang mana yang boleh kamu, dalam program mana yang kamu boleh gunakan sebagai contoh. Okey? Jadi untuk bahan tugasan yang diberi tu boleh diguna pakai dalam karangan awak. Bagilah sebagai contohnya seperti mana yang tulis yang yang diketahui ataupun yang dapat kita jadikan panduan pelajar sekolah agama. Masukkanlah dalam karangan awak secara langsung. Ya? Secara langsung. Jadi masukkan dalam idea awak. Bukan terang secara panjang lebar ya, masuk secara terus saja. Tulis je balik semula. Jadi karangan awak itu dah menepati kepada kehendak soalan. Okey. Selain daripada tu, antara ciri-ciri ya, pelajar cemerlang aktif dalam kurikulum. Murid cemerlang juga sentiasa bijak mengisi masa lapang. Okay, dan murid yang cemerlang juga sentiasa ataupun mengikuti ajaran agama. Jadi pastikan ada perkataan yang murid cemerlang. Ada dalam idea pertama, kedua, ketiga. Ya, perlu ada. Ya. Maksudnya selain kata pasal fokus dalam kelas tu boleh jadikan murid tu cemerlang, boleh cakap idea-idea lain lah. Ya, boleh. Bukan cerita pasal ini sahaja. Ini sebahagian, satu perenggan sahaja. Ya? Kena tulis juga, kena bagi tahu juga. Tapi selain daripada sebab soalan kata perbincangan, sebab tu kena perkataan kata perbincangkan. Ini adalah soalan perbincangan. Kalau soalan perbincangan ni, jadi kena tengok pada situasi soalan. Bincang saja, yang ini pasal bukti murid cemerlang, jelaskan dalam perenggan pertama. Selepas awak buat pendahuluan. Pendahuluan macam biasa. Jangan tak buat pendahuluan. Buat pendahuluan berkaitan dengan murid cemerlang, pelajar cemerlang ataupun seseorang yang cemerlang. Tak kisahlah apa saja. Kemudian ceritalah pasal peribahasa yang sesuai. Murid cemerlang macam mana, apa dia sebagainya yang boleh kamu tulis. Kemudian masuk terus pada perenggan pertama. Idea ciri pertama tadi ialah sentiasa menumpu perhatian. Ini ada dalam penyataan. Masukkan cerita yang pertama dulu, isi pertama dalam perenggan kedua. Kemudian jelaskanlah. Namun begitu, selain daripada menumpukan perhatian ketika guru mengajar, murid cemerlang juga mestilah ataupun selalunya ataupun sentiasa aktif dalam melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum. Sebab contoh. Ya. Seterusnya, murid cemerlang juga mengisi masa lapang dengan bijak. Cara bagaimana? Baca buku, beriadah, kemudian sebutlah contoh yang macam ni. Menggunakan masa dengan bijak. Sebab masa itu emas. Macam tu. Jangan kata pepatah masa itu emas. Tak perlu lagi ya. Jangan lagi. Saya nak ingatkan sekali lagi. Dah banyak kali saya sebut. Tolong jangan tulis bab kata itu. Kata orang tua tu. Jangan tulis lagi macam tu. Ya, terus masuk macam ni. Terus masuk. Ya, untuk peribahasa. Okey, jadi di sini diberi sampai 5 isi. Tak payahlah tulis sampai 5 isi ni, tulis 3 sahaja. Okey, yang pertama tadi idea tumpukan perhatian kepada guru, kemudian sentiasa aktif mengisi masa lapang. Ini. Kalau tulis yang lain pun boleh, mengikuti ajaran agama sentiasa untuk dapat keberkatan, sebab agama sebagai penyuluh kehidupan. Untuk pelajar lebih cemerlang perlu ada pegangan agama yang kuat, supaya kita tak terpesong ke, tak leka ke dengan benda-benda perkara-perkara yang tidak berfaedah. Okey, kemudian masuklah kesimpulan. Macam biasa mesti ada cadangan
dan harapan. Okey, jadi di sini bila awak tulis dekat sini, kaitkan semula. Ya, jangan lupa dalam ayat awak yang terakhir, masukkan semula. Ini dekat sini, masukkan semula. Okey, masukkan semula ni. Cara bagaimana terpulang pada awak. Sedikit saja pun boleh menumpukan perhatian kepada guru. Dah cukup pun boleh. Okey, kemudian sama juga aktif dalam co-curriculum. Okey, ini pun awak jadikan dia. Jangan lupa masukkan juga sikit dalam ayat penegas awak. Okey, saya buat korongan macam ni supaya awak dapat gambaran. Okey, bahawa awak perlu tulis sini juga. Okey, tapi bukanlah awak salin balik semula, tapi mesti menggambarkan awak ulang balik semula isi satu itu dalam isi yang kamu tulis itu dalam ayat penegas, mengisi masa lapang. Okey, ulang balik semula. Di sini ayat untuk ayat penegas terakhir. Ya. Okey, cara bagaimana nak sambung-sambung ayat yang ini yang saya sengasakan ni, guna tadi. Zahirnya, perkara ini boleh dizahirkan dengan apa? Perkara ini boleh dilakukan dengan apa? Okey, hal ini demikian kerana tamsilnya sudah terang lagi berseluruh ataupun justru itu. Gunakan penanda-penanda wacana yang telah awak ingat, hafal dan sebagainya untuk awak tulis dalam karangan awak. Barulah karangan awak tu menjadi lebih cemerlang dan lebih menepati kepada kehendak pemarkahan. Okey. Jadi mesti ada. Ingat tu, murid cemerlang dalam penutup. Murid cemerlang. Okey. Lagi, tambah lagi. Ada lagi murid cemerlang, gemilang, terbilang ni pun ada juga sampai sini. Tambah lagi. Jadi perlu ada ingat. Ya, tema tu mesti tulis. Daripada awal pendahuluan sampai kepada isi, sampai kepada penutup. Mesti tulis tema tersebut. Okey? Dan soalan 3. Soalan 3 ni sebenarnya senang juga kalau awak faham betul-betul ya. Lirik lagu Bahasa Jiwa Bangsa. Ya. Bahasa Jiwa Bangsa ni kan lagu macam mana? Gunakanlah bahasa kebangsaan kita. Tu lagu dia macam tu. Itulah lirik lagu yang dia keluar dalam soalan nombor 3 tu. Kalau awak ingat, sebab tu dia kata di corong-corong radio. Bila awak dengar lagu tu, awak sebutlah di corong-corong radio. Tapi sekarang pernah dengar ke? Siapa pernah dengar lagu ni? Tengok TV pun tak ada, kan? Kalau nak dengar pun tengok YouTube. Tekan aja type Bahasa Jiwa Bangsa, nanti keluarlah YouTube. Ya, daripada zaman 50-an, malahan 30-an ataupun 40-an, lagu Bahasa Jiwa Bangsa semua ada di YouTube. Dengarlah ya. Nanti awak, zaman ni nyanyi macam ni. Zaman tahun 80-an nyanyi macam ni. Zaman 2000 lirik ataupun lagu ataupun melodinya pun sama tapi dah menambah-nambah kepada muzik lain. Tapi tetap rentak je tetap sama. Jadi Bahasa Jiwa Bangsa ni sebenarnya menggambarkan kepentingan. Sebab soalan dah tulis kat sini. Kepentingan mempelajari bahasa Melayu. Soalan ni kan pernah keluar dulu. Saya rasa dalam ujian 1 dahulu rasanya. Dalam ujian 1 ataupun latihan dalam rumusan kalau tak silap saya. Okey, antara beberapa kepentingan mempelajari bahasa Melayu yang paling penting ni lah perpaduan. Ya, memupuk perpaduan. Bahasa Melayu ni apa lagi? Ya, salah satunya ialah untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat. Okey, satu lagi. Apakah kepentingan yang lain? Menyemarakkan semangat cinta akan negara. Ini antara contoh yang boleh kamu gunalah. Bolehlah awak tulis ya. Dan satu lagi. Kepentingan bahasa Melayu. Okey, contohnya kalau kamu yang tak tahu bahasa Inggeris. Ya, ada dalam kalangan kita tak tahu bahasa Inggeris. Orang Cina, Melayu, India. Salah satu cara dia nak berkomunikasi antara satu sama lain, ada guna bahasa lain. Komunikasi. Ada guna perkataan lain? Tak ada kan? Gunalah bahasa Melayu. Jadi dapat berkomunikasi dengan mudah. Inilah sebenarnya kepentingan bahasa Melayu
yang mudah-mudah sahaja yang boleh kamu tulis sebenarnya, ya. Jadi tambahan lagi bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Ini semua, ini tentang sejarah. Kalau siapa yang belajar tentang sejarah, beranilah sikit untuk tulis, ya, tentang laporan Razak, ya, laporan apa lagi, Abdul Rahman ke, masuklah yang berkaitan dengan bahasa Melayu atau perkara 152 dalam perlembagaan. Itu semua boleh dijadikan sebagai idea menulis karangan awak, tapi pastikan betul, ya. Kalau awak belajar tentang sejarah, siapa yang pandai sejarah tu dengan yakinnya boleh tulis tentang bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, terus boleh. Lagi bagus untuk menggambarkan bahawa awak mempunyai, ya, kematangan. Kematangan dalam menulis sesuatu karangan. Okey. Macam biasa penutup, itu dia. Berkaitan dengan bahasa Melayu juga. Mesti ada penutup tentang bahasa Melayu. Jadi semua berkenaan dengan bahasa Melayu. Paling penting sebut saja bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan. Ya, sebagai alat perpaduan. Bahasa Melayu sebagai alat untuk berkomunikasi dalam kalangan pelbagai kaum. Bahasa Melayu ialah bahasa ilmu. Sebab macam tu. Jadi senang, idea tu tak ada masalah lah. Sebab soalan yang macam ni, idea-idea macam ni selalunya boleh diguna pakai juga ketika awak menjalani lisan secara berkumpulan. Secara berkumpulan. Ada soalan ni. Apakah kepentingan bahasa Melayu? Inilah sebenarnya jawapan dia. Ya. Tulislah. Orang kata, jangan kata, oh ni susah tak boleh pilih. Tak boleh. Sebab soalan-soalan macam ni akan dikeluarkan dalam ujian lisan awak. Ya. Ujian lisan awak. Tapi nasib. Siapa cabut dapat bahasa, ini kamu dah kena terang. Kalau kamu cabut dapat berkenaan dengan sukan, itu yang kamu kena nyatakan secara lisan. Kalau kamu cabut dapat berkenaan dengan pertanian, ceritalah pasal pertanian. Jadi untuk yang macam ni, saya kata bahasa yang saya dah bagi ni, awak boleh guna. Ingat, baca dan tulis karangan ini yang lengkap supaya awak boleh ingat. Jika soalan keluar tentang bahasa, inilah jawapannya. Okey, dan yang terakhir sebelum kita selesaikan kelas kita malam ni ialah berkenaan dengan temu ramah. Okey, temu ramah ni ialah karangan berformat. Okey, karangan berformat. Satu saja karangan berformat, soalan nombor 4. Okey, soalan temu ramah ni tak ada seorang pun jawab. Malahan dari kelas ataupun tingkatan yang lain pun tak ada yang, ada seorang aja yang jawab, tapi itu pun dia formatnya tak betul. Okey, untuk format temu ramah ataupun dialog, awak perlu guna formatnya, okey, mesti ada wartawan dan ahli korporat yang dijadikan sebagai pelaku lah dalam dialog awak. Okey, boleh guna nokta bertindih 2. Okey. Tapi sebelum awak tulis untuk format dialog itu perlu ada pendahuluan dahulu. Okey, pendahuluan macam biasa, macam awak tulis karangan. Okey, mungkin awak kata boleh mulakan dengan baru-baru ini. Gunakan idea penanda wacana yang sesuai. Baru-baru ini saya telah mengambil kesempatan. Okey, macam itulah. Ataupun mendapat peluang untuk menemu ramah seorang ahli korporat yang berjaya dalam perniagaannya. Okey, kaitkan dengan simulasi dalam soalan. Okey, kemudian jelaskan. Jangan kata perniagaan saja, itu umum. Nyatakan apakah perniagaan dia yang berjaya itu. Sebut. Okey.
Kalau bisa kata perniagaan kosmetik, sebut perniagaan kosmetik. Kalau perniagaan berkenaan dengan bahan binaan, sebut bahan binaan. Jelaskan nama perniagaan itu supaya karangan awak itu lebih tepat. Okay? Jadi dialog ni bolehlah antara beberapa idea yang boleh diguna untuk menulis dialog. Yang pertama, berkongsi pengalaman, cabaran dan kunci kejayaan. Ini soalan yang selalu digunakan lah. Kalau nak dapat idea macam ni selalunya kan ada banyak Instagram kan yang menemu ramah ahli-ahli perniagaan yang berjaya, anak-anak muda yang berjaya, yang berani ya, berani menyahut cabaran. Okey, ataupun mungkin juga awak berpeluang untuk wartawan ni berpeluang untuk menemu ramah, contohnya Khairul Amin. Siapa tu Khairul Amin? Okey, dia pun seorang ahli perniagaan sekarang walaupun dia merupakan seorang influencer ni, apa dia? Pengaruh yang popular kan. Ataupun mungkin juga sempat menemu ramah ahli korporat. Ingat ahli korporat yang lain, contoh siapa? Siapa ahli korporat yang berjaya ni? Siapa boleh bagi idea? Ahli korporat yang berjaya. Tan Sri Bukhari contohnya kan. Bukhari ke? Tan Sri apa? Oh, Mokhtar. Bukhari tu dia punya yayasan Tan Sri Mokhtar. Okay, ahli korporat yang berjaya juga. Salah seorang daripada hartawan yang telah disenaraikan di Malaysia. Ya. Tan Sri Mokhtar. Okay, ada banyak lagi lah ya. Ahli korporat yang boleh kamu guna. Yang boleh jadikan contoh. Okay, ini dia antara beberapa contoh lah. Yang pertamanya, jelaskan perkongsian pengalaman, kemudian cabaran dan dugaan. Okay, kemudian seterusnya ada kunci kejayaan dan yang paling penting ialah ini dia cara pembahagian masa. Okay, dan dalam karangan temu ramah ni juga mesti ada penutup juga. Macam buat bentuk perenggan juga. Buat, jelaskan, sebut apa patut ditulis dalam penutup tu. Ucap tahniah, doakan, kemudian beri cadangan, beri idea. Minta dia bagi idea lah, bukan awak yang bagi idea. Minta ahli korporat tu idea bagaimana cara untuk memberi nasihat kepada orang luar yang berminat untuk berjaya seperti ahli korporat ni. Jadinya dalam penutup tu perlu tulis juga. Ya. Perkara-perkara penting yang boleh diambil daripada perbualan temu ramah ini. Okey? Jadi saya rasa ada apa-apa nak tanya untuk soalan nombor 4 ni? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada, Cik. Jadi saya akan masukkan tugasan awak ya. Jadi saya nak awak buat tugasan juga. Bukan hanya kita tengok saja. Okay, saya akan bagi ni ya. Saya akan bagi idea ni dalam grup awak. Soalan nombor 1. Saya nak awak buat karangan lengkap. Cuba buat karangan lengkap untuk soalan nombor 1. Iaitu soalan tentang sukan. Okay. Cuba guna idea yang diberi di sini untuk awak buat karangan lengkap dan pastikan karangan awak itu tidak lebih daripada 500 patah perkataan. Itu satu. Okey, satu lagi karangan yang perlu awak buat dengan lengkap, ini dia tentang bahasa Melayu. Okey, 2 tugasan awak sebagai pembetulan untuk UD2. Okey. Jadi saya akan masukkan sekejap lagi bahan ni dalam grup kita. Saya nak apa tugasan dia, Naim? Apa tu Ilham? Apa tugasan ni Ilham?
buat karangan lengkap. Ya, buat karangan lengkap. Okey, esok ada masa dengan saya kan? Masa akhir Ada tak masa dengan saya?